Baik murid-murid, sila keluarkan buku ketam tahun 5. Buka kertas model 3. Hari ini kita akan bincangkan pemahaman bahagian B. Okey, soalan pemahaman bahagian B mengandungi 5 soalan yang di mana awak perlu menjawab soalan bertulis. Okey, mari kita tengok soalan 21. Setiap kali sebelum menjawab soalan, kena baca arahan dia dulu. Dia kata nak gariskan. Jadi awak jangan bulatkan. 他要你 gariskan, 他要你画线，你就不要圈。不然就算你答案是对的，考官也当作你错，给你0分。Okey, mari kita mulakan. Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum. Kaum-kaum utama di negara ini ialah Melayu, Cina dan India. 马来西亚呢是一个国家，它的人民呢有来自不同的种族。三大种族在这个国家呢就是马来同胞、华人同胞和印度同胞。Setiap kaum ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu ataupun zaman moden. Zaman sekarang lah ada telefon. dia kata 每一个种族呢都有自己不同的文化。是从以前到现在了 sehingga sekarang. Jadi zaman dahulu dan zaman moden paling sesuainya zaman dahulu. Budaya yang diwarisi dan diamalkan sama ada dari aspek kesenian, bahasa, muzik dan agama yang tersendiri bagi setiap kaum, membayangkan perkembangan masyarakat kaum itu. Budaya yang diwarisi 被遗传的文化 dan diamalkan 和被遗传和被实践的有 kesenian, contohnya bangunan, tulisan khat, tulisan kaligrafi 有比如说华人有钟凯，马来同胞有tulisan Jawi, bahasa, 语言, muzik dan agama. Okay, oleh yang demikian, usaha-usaha perlu dilakukan oleh semua pihak agar 所以呢有很多不同的他们进行了不同的努力好确保什么 dalam semua kaum tidak lenyap dalam kehidupan masyarakat sekarang. 以确保呢每一方的他们的传统文化呢是不会随着时代的生活变化而消失 tidak lenyap. Okey, dia tak nak dia hilang. Jadi tradisi kebudayaan ataupun persembahan kebudayaan sepatutnya tradisi kebudayaan. Maksudnya budaya yang tradisional. Okey, kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sama ada dari segi kesenian, muzik, adat resam, adat biasa. Kita habiskan ayat ini dulu. Kepercayaan, bahasa dan sebagainya haruslah dikekalkan untuk generasi akan datang supaya generasi baharu juga turut mengetahui budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang atau nenek sendiri mereka. Okey, mari kita tengok sini dulu. Tidak mungkin adat biasa. Adat biasa maksudnya budaya biasa. Kita nak adat resam. Adat resam maksudnya contohlah ada resam seperti cara kita makan. Kalau untuk Melayu, mereka makan guna tangan kanan. Kalau kaum Cina guna mangkuk dan penyepit. Okey? Diamalkan oleh nenek sendiri ataupun nenek moyang. Zusian, kita tak panggil nenek sendiri, kita panggil nenek moyang. Okey, sekarang soalan 22. Tandakan tik pada ayat pasif. Apakah ayat pasif? Okey, ayat pasif mestilah guna kata kerja pasif. Contohnya, dibeli oleh, dimasak oleh. Okey, apa yang dimasak oleh? Nasi dimasak oleh ibu. Okey, hadiah dibeli oleh ayah. Inilah ayat pasif. Kalau nak tukar kepada ayat aktif pula, ayah. Ayah. Okey, ni.
oleh akan potong. Dibeli menjadi membeli. Ayah membeli hadiah. Okey, sama juga untuk ayat kedua. Kalau ayat pasif ini nak tukar kepada aktif. Okey, jadi ibu dan nasi akan tukar tempat. Okey, dimasak oleh pula akan jadi memasak. Ibu memasak nasi. Okey, jadi pilih ayat pasif yang betul. Ayat pasif maksudnya ada di oleh. Baru disebut ayat pasif. Okey, nasi pulut itu saya makan. Salah, dia tak ada di. Inilah ayat songsang, bukan ayat pasif. Kalau ayat pasif mesti ada di oleh. Okey, buat sendiri. Boy, tambahkan imbuhan yang sesuai pada perkataan yang diberikan itu untuk mengisi tempat kosong. Dia nak imbuhan. 他要你放 imbuhan guna buat. Contohnya membuat, buatan, ataupun dibuat. Ada ataupun di. Sekarang mari kita pergi tengok soalan 22C. Okey. Ke surat 3B3. Okey, C, berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan di bawah. Pada tahun ini, Kim Heng. Okey, di sini saya akan bagi dua pilihan. Awak pilih sendiri. Baca soalan, pilih sendiri. Okey, di sini ada dua peribahasa. Awak baca petikan ini, lepas itu awak pilih ini atau ini lebih sesuai. Nasi sudah menjadi bubur. Maksudnya, perkara itu sudah berlaku. Awak tidak dapat mengubah apa-apa lagi. 米已成粥，饭已成粥，就是一件事情已经发生了，你已经无法改变了。Okay? Ni pula hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Maksudnya, kalau awak memang nak buat sesuatu, awak akan berusaha. Berusaha sedaya upaya untuk menjayakan sesuatu. Kalau awak tak nak buat sesuatu, awak ada banyak alasan. Okey, sini ada dua peribahasa. Pilih satu yang sesuai untuk sini. Dan tulis di sini. Pilih satu sahaja. Satu sahaja. Pilih satu. Okey. Soalan 23 ialah soalan pemahaman. Awak kena baca dulu. Lepas itu baru jawab soalan di belakang. Petikan soalan 23 berkaitan dengan komuniti satu Malaysia. Okey, definisi. Definisi maksudnya maksud. Definisi ialah maksud. Maksud komuniti satu Malaysia. Sini ayat ini ialah maksud komuniti satu Malaysia. Konsep dia bagi konsep komuniti satu Malaysia. Okey, lepas tu logo ni 1, 2, 3 dan 4. Minta maaf. Sini ada menjelaskan tentang konsep logo. Okey, dia kata konsep logo ini menggambarkan komuniti yang berpengetahuan, bermaklumat dan bersatu padu di mana sentiasa mengikut perkembangan semasa dan menyampaikan kepada masyarakat sekeliling. Okey, ini pula dia nak jelaskan mengapa dia guna perkataan komuniti. Lepas tu dia sini akan jelaskan warna dia. Logo komuniti satu Malaysia, warna. Apakah lambangan dia? Apa yang melambangkan warna biru dalam logo komuniti satu Malaysia? Okay. A, dia nak awak gantikan perkataan semangat kepada satu perkataan lagi. Semangat. Semangat maksudnya jiwa. Okey, itulah jawapan dia. Apakah definisi? Okey, gariskan definisi komuniti satu Malaysia. Okey, nak jawab soalan pemahaman, kita kena jawab dalam ayat yang lengkap. Jadi, awak kena mula dengan apakah awak potong? Okey, sini. Mula dari definisi satu Malaysia. Definisi komuniti satu Malaysia ialah apa? Okey. Nampak tak definisi? Tadi kita sudah nampak definisi. Di sini. Definisi komuniti satu Malaysia ialah
Okey, awak salin dari sini hingga ke sini. Ini adalah jawapan A. Okey. C pula. Lengkapkan jadual di bawah berpadankan maksud. Dia nak awak tulis ikut warna, maksud warna dia. Okey, awak boleh cari dari sini. Okey. Ini petikan 24 pula. Soalan 24, petikan untuk soalan 24, mari kita baca. Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej 10 dan Kolej 11 dengan kerjasama bahagian How Ewa Pelajar telah mengadakan Malam Kebudayaan Tionghoa 2018. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada semua warga Universiti Putra Malaysia tentang kebudayaan Cina. Aktiviti ini dianjurkan di Dewan Serbaguna Kolej 11 pada 21 April 2018. Okey, jadi di sini dia kata Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej ni dan Kolej 11 dengan kerjasama UPM, bahagian Ewan Pelajar UPM, mengadakan Malam Kebudayaan Tionghoa. Okey, 这个文章呢是说这两间 college 和这个 UPM 的学生事务所的那个合作呢，已经进行了一个文化晚会。Okay. 这个 tujuan Malam Kebudayaan ini adalah untuk tujuannya adalah untuk memberi pendedahan, maksudnya mengajar ataupun memberi maklumat kepada semua warga, maksudnya semua murid, semua guru, ibu bapa UPM tentang kebudayaan Cina. Okey, dia diadakan di mana? Tempatnya di Dewan Serbaguna Kolej 11 pada ni tarikh dia. Okey. Objektif utama. Objektif maksudnya tujuan juga. Okey, tujuan juga. Tujuan utama program ini, apakah kebaikan yang program ini berikan adalah untuk mengintegrasikan mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa ialah lelaki, pelajar kolej lelaki. Mahasiswi, pelajar kolej perempuan. Dia nak mengintegrasi. Mengintegrasi maksudnya menggabungkan ataupun mencantumkan yang berbilang kaum bagi mewujudkan perpaduan. Maksudnya kolej ini, murid dia, pelajar-pelajar dia, pelajar-pelajar universiti ini terdiri daripada berbilang kaum. Jadi program ini adalah untuk menggabungkan mereka ini untuk perpaduan. Okey, program ini memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswi untuk lebih memahami keunikan kebudayaan tradisional Cina. Keunikan, apa maksud keunikan? Maksudnya keistimewaan. 这个活动呢也要有这个活动的主要目的呢，除了是为了让各种种族的大学生，这个是男的大学生、女的大学生参合起来，来形成一个团结。这个活动呢也会给机会让这些大学生呢有更好的机会能了解华社的传统文化，特别的传统文化。Keunikan是特别。Pelbagai persembahan. Ni perenggan ini berkaitan dengan persembahan. Kebudayaan tradisional Cina yang menarik telah diadakan pada malam itu. Ada 24 gendang orkestra Cina, Yuyo Cina, Sign Language dan Sichuan Face Changing Opera. OK， 当晚呢，在这个华文传统文化晚会呢，有了各种各样的有趣的表演。其中呢有24节令鼓，还有orkestra Cina， 华社的乐团，Yuyo Cina ialah 扯铃 ，Sign Language， Sichuan Face awak boleh cari dari YouTube ya, boleh lihat Sichuan Face, dia tukar muka dalam beberapa saat saja. Okey, setiap persembahan yang dipertontonkan itu mendapat tepukan gemuruh. Gemuruh maksudnya tepukan yang kuat. Tepukan yang banyak orang yang tepuk, jadi tepukan yang kuat.
daripada lebih 600 penonton yang hadir。OK， 每一个表演呢都得到了热烈的掌声，来自600多位出席的观众。Seramai 300 orang peserta yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi yang berbilang kaum di UPM, ni shortcut UPM, telah menghadiri Malam Kebudayaan Tionghoa 2018。OK， 这里呢，大学生 UPM 大学生呢，就有300位参加这个 program 了。OK， minuman makanan tradisional Cina sedap. Ada minuman makanan seperti teh herba, luliang cha, 中国茶, 汤圆 tahu tak 汤圆 dan taufu hua. Taufu hua diperbuat daripada soya bean. Okay, disediakan pada malam program ini. Para peserta telah lebih memahami dan menghayati maksudnya menghargai keunikan tradisional Cina selepas malam program ini. OK， 经过今晚的这个活动呢，各位参加的这个参加的人更加的明白和珍惜华社的特别的传统文化。Menghayati maksudnya menghargai. Okay, persembahan ini juga merupakan satu tindakan murni, tindakan yang baik yang sentiasa perlu dipraktikkan. Dipraktikkan maksudnya dipelajari, diamalkan. Dipraktikkan 的意思呢是，这个活动呢，这个表演呢是一个非常好的一个行动。好，我们也必须应该时常进行 dipraktikkan 进行实行dipraktikkan. Di perkongsian budaya ini dapat mewujudkan satu interaksi. Interaksi maksudnya komunikasi. Interaction, komunikasi ataupun hubungan. Perhubungan maksudnya. Positif antara kaum dan seterusnya dapat mewujudkan sikap toleransi, persefahaman dan saling menghormati antara satu sama lain. Okey, perkongsian budaya. Okey, kita kongsi budaya antara satu sama lain dapat mewujudkan apa? Okey, interaksi, maksudnya komunikasi. Maksudnya kita akan berbual-bual. Masa kita kongsi budaya, kita berbual-bual. Kita berbual dengan kaum lain kerana awak nak tahu, ingin tahu. Rupa-rupanya orang Melayu makan dengan tangan, duduk bersila. Dan seterusnya, kalau kita faham antara satu sama lain, kita akan wujud sikap toleransi. Maksudnya toleransi kita bertolak ansur. Maksudnya kita memahami, kita pun menghormati. Persefahaman, maksudnya kita tahu budaya masing-masing. Jadi kita pun faham apa pantang larang, apa kepercayaan mereka. Kita pun menghormati. Dan akhirnya kita akan mewujudkan hubungan yang harmoni. Dan kita perpaduan akan diwujudkan. Okey. 这个活动呢是非常好的，因为呢，这个活动呢应该时常进行，是因为呢，这个perkongsian budaya 分享文化这一块呢，会形成到一个正面的交流，来自各种不同的种族，然后这个行为呢也能间接的形成了礼让精神，然后我们也明白了各方面的大家的彼此不同种族之间的习俗，然后呢间接的我们也会理解他们而尊重他们。Okey. Sini sama juga nak jawab soalan kena ayat penuh. Okey, apakah tujuan Malam Kebudayaan Tionghoa 2018 diadakan? Potong kata tanya. Salin habis. Mula tujuan. Tujuan Malam Kebudayaan Tionghoa 2018 diadakan. Okey. Ialah apa? Tadi sudah ada.
Perenggan satu sudah ada. Tujuan adalah untuk apa? Kita salin untuk bla 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 sampailah titik. Inilah A. Okey, ini A. Okey, sini. Adalah untuk kita salin baliklah. Adalah untuk bla bla bla. Ialah untuk. Okey, B. Nyatakan dua jenis persembahan kebudayaan tradisional Cina yang menarik yang telah diadakan. Okey, tengok. Baca betul-betul. Dia nak dua jenis. Okey, sini tak ada ayat tanya. Tapi nyatakan, tak payah. Kita potong saja. Perkataan pertama potong saja. Arahan dia, kita mula dari 2 hingga sini. 2 jenis persembahan kebudayaan tradisional Cina yang menarik yang telah diadakan ialah, tengok ya, dia nak 2 sahaja. Tadi sudah ada persembahan. Tengok persembahan. Ada apa? Kita nak 2 saja. Ialah persembahan 24 gendang dan orkestra Cina. Okey, kalau awak tak nak 2 ni, awak boleh pilih Yo-Yo Cina dan Sign Language. Ataupun orkestra Cina dan Sichuan Face Changing Opera. Ataupun persembahan 24 gendang dan Sign Language. Asalkan awak tulis 2 jenis persembahan sahaja. Tulis ikut arahan soalan. Okey? Maksudnya, sini ada 2 markah. 1 persembahan, 1 markah. Okey, sini. Nyatakan 2 jenis makanan tradisional. Makanan tradisional. Okey, kita potong nyatakan. Okey, 2, mula dari 2. 2 jenis makanan tradisional dalam petikan di atas ialah, ingat ya, 2. Dia nak 2. Makanan tradisional. Mari kita tengok sini. Makanan tradisional. Okay, dia nak makanannya, jadi awak kena bezakan. Okay, tengok minuman dan makanan. Jadi kita tahulah bermula dari teh herba hinggalah taufu hua. Tetapi dia nak makanan sahaja. Di sini ada minuman. Di manakah minuman? Teh herba ialah minuman. Jadi kita potong teh herba. Tang yuan dan taufu hua. 2 makanan. Betul lah. Ikut soalan. Okey. D. Soalan kebat. Maksudnya, fikir sendiri. Pada pandangan kamu, adakah Malam Kebudayaan Tionghoa 2018 patut dianjurkan? Dianjurkan maksudnya diadakan. Dijalankan. Okey, jadi kamu, awak potong akan jadi saya. Pada pandangan saya, adakah, potong, kata tanya potong, Malam Kebudayaan Tionghoa 2018 patut dianjurkan. Mengapa? Kalau mengapa, awak akan jadi kerana. Okey, soalan kebat awak mesti fikir sendiri. Mengapa perlu dianjurkan? Okey, di sini murid-murid kalau tak dapat fikir pun, bagi murid yang tak dapat fikir ayat sendiri, cari dari petikan. Di sini kita tahu mengapa kita perlu adakan program ini. Kerana bolehlah salin dari sini untuk murid yang lemah. Perkongsian budaya ini dapat mewujudkan satu interaksi positif antara kaum. Okey, sini sudah ada satu isi. Dan seterusnya dapat mewujudkan sikap toleransi, persefahaman dan saling menghormati antara satu sama lain. Sini sudah ada 2 isi. Jadi sini sudah ada 2 markah. Tapi tengok, dia bagi 3 markah. 3 markah, 3 isi. Jadi di sini, lepas awak salin sini, tambah lagi 1. Selain itu, apa yang boleh kita tulis lagi? Selain itu, yang paling penting kita tak sebut lagi. Perpaduan. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi berbilang program ini dapat mengintegrasikan mahasiswa-mahasiswi yang berbilang kaum bagi mewujudkan
perpaduan. Okey? Okey. Sekarang soalan 25, di sini ada satu pantun. Okey, mari kita baca sama-sama dan fahami pantun ini. Sopan dan santun, pekerti mulia. Sombong dan angkuh, jangan diamal. Masyarakat Malaysia penuh ceria. Negara harmoni terus terkenal. Okey, jadi di sini dia kata sopan santun, pekerti mulia ialah nilai yang amat baik. Okey, jadi orang yang sombong dan angkuh jangan diamal. Kita jangan amal sikap yang sombong dan angkuh. Okey, masyarakat Malaysia penuh ceria. Negara harmoni terus terkenal. Okey, masyarakat Malaysia ialah negara harmoni. Jadi, terkenal dengan harmoni. Okey, sirih junjung buat pinang. Dihias indah cantik ditatang. Tradisi kita dilupa jangan. Adat dikendong, budaya didulang. Okey, maksudnya di sini kita jangan lupa tradisi budaya kita。我们不要忘记我们的传统或者是我们的信仰。OK， 我们的文化呢也要被记得。OK， sirih kuning diberi nama, sirih tanya beserta cincin. Hidup berunding, muafakat bernama. Bangsa mulia, budaya dijamin. Hidup berunding, maksudnya kita bertoleransi, kita bertolakan. So, 我们礼让精神是各位的muafakat. Muafakat maksudnya kebaikan lah ataupun kepentingan bersama. Okay, bangsa yang mulia, bangsa yang 有文化的民族呢，它的那个文化呢也是被承认的啊。Sirih junjung, sirih pinang, sirih kami susun bertingkat. Adat dijunjung, pusaka dikenang. Bangsa berbudi, hidup muafakat. Okey, di sini awak tengok ya, dua pantun ini, dua ayat, dua baris awal ini ialah lambang. Jadi, yang di bawah ini pula bagi maksud. Kalau biasalah, kalau untuk ini 4 pun ada maksud dia. Mari kita tengok ni. Sama juga jawab soalan kena ayat penuh. Kalau tidak, dia akan potong markah. Okey. Mengapakah masyarakat Malaysia hidup dengan ceria? Potong mengapakah dulu. Okey, mula dengan ni. Masyarakat Malaysia hidup dengan ceria. Awak tulis iyalah ke? Bukan, dia tanya mengapa, dia tanya sebab. Jadi awak kena jawab dengan kerana. Kerana apa? Okey, kerana. Kita kena cari banyak rangkap. Yang mana baru betul. Masyarakat Malaysia hidup dengan ceria. Okey, mana perkataan ceria? Rangkap satu. Jadi kita cari kerana rakyatnya, kerana negara terkenal dengan rakyatnya yang hidup dengan harmoni. Kerana negara Malaysia, kerana negara Malaysia terkenal dengan rakyatnya yang hidup harmoni. Okey, B. Jika kita hidup secara berunding, secara berunding maksudnya kita tidak terus bergaduh. Kita nak sesuatu, kita berunding. 我们会商量，我们会讨价还价 dan bermuafakat. Apakah yang kita akan dapat? Okey, sama juga kita kena jawab dengan ayat yang lengkap. Jika kita hidup secara berunding dan bermuafakat, apa yang tak nak? Kita akan dapat apa? Kita akan dapat mana berunding dan bermuafakat? Mana berunding? Rangkap ketiga. Okey, kita teruskan. Tengok. Hidup berunding, muafakat bersama. Kita akan dapat menjadi bangsa yang mulia dan budaya dijamin. Salin sahaja. Okey. Jika kita hidup secara berunding dan bermuafakat, kita akan dapat
menjadi bangsa yang mulia dan budaya dijamin. Okey, sama dengan rangkap ni. Bangsa mulia dan budaya dijamin. Kalau tak boleh, tak tulis dan pun boleh. Kita akan dapat menjadi bangsa mulia, budaya dijamin juga boleh. Okey? Okey, C. Apakah maksud bangsa berbudi dalam rangkap keempat? Okey, sama juga kita potong kata tanya. Okey, maksud bangsa berbudi dalam rangkap keempat ialah rangkap keempat. Okey, ini satu rangkap, ini satu rangkap. 1, 2, 3, 4. Okey, rangkap keempat. Bangsa berbudi. Apakah maksud bangsa berbudi? Maksudnya ialah rakyat yang bersopan santun. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.